Tapi dia tak tahu kan makanan sunnah dia datang dengan kaedah yang sunnah. Contohnya dalam makanan kaedah sunnah, makanan tu pastikan madu tu you beli dengan sumber yang halal, kemudian nak ambil tu kena dengan kaedah sunnah. Dalam Al-Quran cakap apa? Janganlah kamu berlebihan. 3 biji je Nabi ambil. Dia ambil satu banyak. plastik. Betul, nampak? Dia cerita satu Sebab part, dia makanan cerita sunnah. satu part tu je. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat datang ke Tenang is Good Podcast. Mana podcast ini kita bincang dan juga kita kongsi dengan anda semua tentang mental health issues, bagaimana untuk menangani stres dan juga anxiety. Dan topik kita pada hari ini, kita nak membincangkan tentang ubat pharmaceutical versus suplemen. Jadi sebab itulah kita bawakan kepada anda kedua orang yang sangat hebat dalam bidang masing-masing. Mereka tidak lain dan tidak bukan. Saya perkenalkan tetamu pertama kita di sebelah kanan saya, Encik Zul Sari Pauzi, iaitu pegawai farmasis di Hospital Kuala Lumpur. Selamat datang. Ya. Dan juga kita ada tetamu kita yang kedua, tidak lain dan tidak bukan calang-calang orang. Yes, Dr. Reza Rahman, iaitu seorang saintis nutrigenomics dan juga penasihat penyelidik kesihatan yang telah bekerjasama dengan orang-orang yang individu yang sangat-sangat hebat yang memang pakar dalam bidang nutrigenomics ya. Selamat datang Dr. Reza. Terima kasih jemput. Okay. Tanpa membuang masa, kita nak mulakan dengan soalan yang pertama. Kita bagi Doktor ke Encik Zul? Bro Zul lah. Senang, okey lah, kita casual sikit. Okey, Bro Zul. Soalan pertama, apakah definisi ubat-ubatan farmaceutical dan makanan tambahan dalam konteks kesihatan ni? Okey, terima kasih Bro Faris. Okey. So sebenarnya ubat-ubatan dan ubat pharmaceutical dan suplemen ni adalah kita panggil dua entiti yang berbeza sebenarnya. Dia tak boleh kita compare. Okey. So dia ada dua entiti berbeza. So definisi untuk ubat pharmaceutical ni dia lebih kepada tujuan dia tu dirancang untuk merawat atau meringankan penyakit atau mencegah penyakit ataupun untuk kita suppress penyakit tu daripada semakin teruk. Okay, so ubat tu memang ubat pharmaceutical ataupun ubat ni biasanya untuk diberikan kepada manusia perlu melalui proses penyidikan yang sangat terperinci, sangat-sangat detail, di mana sangat ketat lah. Biasanya macam contohnya FDA dekat Amerika, biasanya dia akan monitor sebelum dia diberikan kepada manusia. Okey, untuk suplemen ni adalah nama lain adalah makanan tambahan. Nama pun makanan tambahan, maknanya kita memberikan suplemen ni sebenarnya badan kita perlu, tapi kebadan kalian untuk kadang-kadang orang yang mengalami hectic lifestyle, contohnya dia macam sibuk sangat, tak boleh nak makan makanan yang balance. So supplement is part of the makanan lah. Contohnya dia tak boleh nak makan agak terganggu. Contoh lunch tak boleh makan. So dia kekurangan vitamin tertentu. So dia kena makan ubat-ubat suplemen. Dan suplemen ni biasanya boleh dikategorikan, kalau ikutkan banyak kategori sebenarnya. Tapi kita lebih kepada saya ikut FDA lah. Pertama adalah vitamin. Kedua adalah minerals. Ketiga adalah kita panggil organic compound. Atau lebih macam contohnya halia ke antioksidan. Okay? Yang kedua adalah dia macam herbal sikit lah. Dan lebih kepada kedua adalah dia macam keempat adalah dia lebih kepada compound yang diekstrak. Contohnya macam kafein dan sebagainya. Dan kelima ada probiotik juga as part of the supplement dan sebagainya lah. Okey, jadi apa sahaja makanan yang boleh memberi benefit ataupun memberi faedah kepada tubuh badan kita, itu dikategorikan dalam makanan tambahan, suplemen, ya. Baiklah. Dr. Reza ada nak tambahan ke? Kalau Brozul ni dia consider sebagai pharmaceutical people lah. So kalau makanan tambahan ni kita panggil nutraceutical. So persamaan dia ialah sutical. Sutical maksud dia merawat. Kalau pharmaceutical maksudnya pharmaceutical, dadah yang merawat. Kalau nutraceutical adalah nutrition yang merawat. Okey. Sebenarnya kalau definisi dia diversify sebenarnya pasal ni, sebab dia according to regulation, dia tengok pada country, dia tengok pada legal, macam mana kita nak bagi definition on nutraceutical atau makanan tambahan. Tapi secara generalnya makanan tambahan ni lebih kepada extended
kepada diet kita lah. Kan? Dan dia tidak pernah, dia punya disclaimernya, tidak merawat, tidak mitigate, maksudnya dia tidak prevention, dia tidak tak boleh replace ubat. So ini actually sebenarnya saya sangat setuju bila Bro Zul tahu ketika Farid mesej ni, I really like this topic because I'm having trouble to tell people, especially rakyat Malaysia, yang memang kalau sakit dia pergi cari suplemen. I'm so sorry guys, you sakit you kena cari doktor, dan yang dah disahkan yang boleh merawat adalah pharmaceutical area, which is drugs ni lah. That's why tadi bagus bila Zul cakap actually is not even a comparison pun. We can never compare apple to pear, kan? So masing-masing ada strengthening. So we always believe this pharmaceutical and nutraceutical, in my opinion, my humble opinion say, dia macam Batman dengan Robin. Batman Robin. Nanti kalau dalam as we dive in, I think macam contoh Bro Zul dia terlibat dalam clinical area, dia akan tunjukkan macam mana dengan bagi suplemen pun dia adalah actually membantu kepada keberkesanan drug tersebut. Baik. Maknanya sebenarnya ubat farmaceutical dan juga suplemen ni memerlukan satu sama lain. Kan? Kalau tak ada yang ni tak boleh juga. Kalau salah satu lebih pun tak boleh juga. Dia mesti bermula dengan makanan dulu. Suplemen ni dia macam ni tau. Dia macam kalau tengok satu waktu saya kecil dulu kan. So I dah tua tau. I dah kat 50 okay. So zaman kecil I, kita ada satu cerita nama dia Back to the Future. Pernah tengok tak? Back to the Future. Ya. So dia pernah buat satu cerita, satu footage tu, dia tunjukkan zaman akan datang dia tak perlu makanan. Dia perlukan pil tau. So that idea actually indoctrinated our mind yang actually dia macam menggantikan makanan. Sebenarnya tak. Sebenarnya macam tadi Zul cakap kan, macam contoh you ada active life, you tak sempat nak makan. And then badan kita ni ada recommended daily allowance for mineral, vitamin. Yang tu boleh bantu. Tapi kalau diet you bagus, makanan you cukup, patut makanan berkualiti, I don't think that we need supplement sebenarnya. Itu lagi bagus. Betul. Saya nak tambah sikit lah. Ini based on saya punya pengalaman saya sendiri. So sebab saya pergi gym kan. Jadi bila saya pergi gym, hari yang saya pergi tu saya akan ambil whey protein. Okay. So whey protein ni untuk membantu muscle recovery lah, kan. Tapi bila saya bersembang dengan personal trainer yang ada dengan gym bersama dengan saya tu, dia kata kalau you makan balance, diet you bagus dan juga cukup vitamin yang you makan tu, you sebenarnya tak perlukan suplemen tu pun. You tak perlukan pun sebab memang dah cukup badan you. You makan tu sebab untuk you memang mungkin diet you berterabur sikit. Jadi you perlukan whey protein tu untuk speedy muscle recovery lah. Cuma nak betulkan sikit, kalau you ambil whey protein, dia tak sama macam you ambil protein biasa makan tu. Okay. Sebab apa? Kenapa tujuan you pergi gym? Ada orang cakap dia nak jaga kesihatan. Tapi sebenarnya itu adalah something yang macam sebenarnya tak. I rasa macam I pernah pergi gym, I nak cantikkan badan. Bila kita nak cantikkan badan, kita nak kena ada something yang betul-betul membantu ke arah tersebut. So dengan jaga makan, jaga protein cukup, suku-suku separuh tu, dia tidak dapat membantu gym tu punya tujuan tu. Okay, contoh kan, kalau you pergi gym sebab you nak buat muscle hypertrophy, you nak besarkan, dengan makan yang protein-protein biasa, dia lebih kepada you punya life biochemical untuk you hidup. Tapi bukan untuk you punya estetik punya tujuan. So that's why you ambil whey protein tu. Betul. Makanya bila whey protein tu, dia terus fokus kepada apa yang you nak dapat tu. Nampak? Tapi yang betul, kalau you makan cukup, actually sebenarnya suplemen tak penting sangatlah. Sebab kita nak baiki balik tisu-tisu yang dah koyak apa semua tu kan. Tapi I believe kan, Bro Zul, konsep makanan, ambil suplemen, nak bantu diet ni adalah konsep yang semua orang tahu. Tapi sebenarnya yang disalahgunakan adalah menggunakan suplemen ni untuk tujuan enhance life. Contoh kan, yang paling popular apa? Sexual. Kan. Dia okey, dia jaga makan semua, tapi dia nak beyond. So yang itu sebenarnya penyalahgunaan suplemen tu, di mana dia sampai daripada suplemen sampai jadi ke arah drug. Ke drug. Itu yang kalau tujuan kita dapat bincang benda ni lebih clear, itu sangat membantu ramai orang kat luar sangat. Bagaimanakah ubat-ubatan dan suplemen ni berbeza
dalam cara mereka rumuskan dan diorang sahkan. Sebab macam kita tahulah kan, Dr. Reza pun sendiri memang selalu bagi talk bagaimana untuk mengenali ubat-ubat produk-produk sampah. Kan? Ouch. Jadi saya pasti ubat pun memang ada ubat-ubat sampah jugalah. Betul. Kan? Ubat yang mereka claim ubat ni memberi faedah tertentu kepada tubuh badan manusia, tapi yang sebenarnya mungkin ia hanyalah propaganda sahaja kan, memang untuk melariskan ubat tersebutlah. Jadi Bro Zul boleh terangkan macam mana cara. Pertama yang saya rasa yang paling penting adalah tujuan tu sendirilah, sebab ubat farmaceutical ni tujuannya memang terperinci, tetap. Contohnya ubat digunakan untuk kurangkan gula dalam darah atau kencing manis. So memang ubat tu memang indicated for that, untuk kurangkan kencing manis. Okay, so memang dia ada purpose, maknanya tujuannya adalah untuk apa, rawat apa. Sebab kita tak boleh claim suplemen untuk merawat sesuatu sebab ia adalah salah. Dan berbanding dengan suplemen ni, tujuan dia lebih kepada fulfill kita punya daily requirement lah pada masa yang sama. Dan ada juga suplemen yang mengatakan dia boleh mengurangkan gula, kencing manis dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau nak claim, ubat contohnya yang saya tengok adalah ubat peria katak contohnya lah. Ekstrak peria katak, dia kata boleh kurangkan gula. Tapi sejauh mana extend pengurangan tu? Maknanya dia tak ada bukti saintifik di mana dia boleh kurang banyak ni. Dengan ubat, dengan dos yang tetap, kita tahu kita boleh predict based on setiap orang ada dia punya respon lain berbeza dengan ubat-ubatan. Tapi dengan suplemen kita tak boleh nak kaji macam mana dia punya extent of limitation tu. Kalau di bidang saya, suplemen ni adalah separuh kerja daripada drugs. Contoh macam mana? Drug ni, that's why kan, kalaulah diberi peluang untuk bercakap pasal drug ni kan, kita kalau takut nanti kalau cakap kan, orang cakap kita ni pro pharmaceutical pula, pro big pharma pula. Tapi sebab saya antara orang yang pernah terlibat dalam pembikinan drugs, walaupun saya terlibat dalam botanical drug, ketika itu kita ada buat research on cannabis, untuk kita panggil botanical drug lah, a new cluster dalam FDA sekarang kan. Tapi sebenarnya in order untuk the approved drug tu, ya Allah tuanku, sangatlah delicate, sangatlah fussy, I can tell lah. So kalau drug-drug tu yang dah keluar tu, memanglah tak tipulah, the first rule of cardinal of human health, kita kalau boleh tak nak letak benda yang sintetik, benda yang chemical dalam badan. Tapi bila you define term chemical, air ni pun chemical sebenarnya, H2O kan, hydrogen dengan oksigen tu kalau kita chemical kan, kimia kan. Dia macam itu yang problem dia. Cuma proses yang sangat delicate tu, kita tahu sampai tahap dia punya safety and everything, dia ada proses lah. Dia ada proses. So bila saya cakap suplemen ni separuh kerja daripada drug tu, dia tidaklah sampai tahap yang ke arah mana tau. Kalau nak ke arah claim, contoh dia cakap kita ambil lah metformin. Metformin ni dia telah terbukti untuk membantu masalah diabetes type 2, menurunkan paras gula dalam darah. So dia dah buat kajian daripada pre-clinical trial, step animal toxicity sampai bawa ke manusia, sampailah ke phase 4 baru dia boleh bagi dekat manusia telan, dan dia mengambil kira-kira 10 tahun dah. So apa yang berlaku kat Malaysia pula kan, dia anggap proses yang 10 tahun tu dia boleh dengan cut short, dia buat apa? Testimonial je. Testimonial je. Maksudnya dia ambil benda tu, lepas tu dia buat check tadi, okey sekarang saya punya darah saya 20. Tiba-tiba dia ambil peria katak tu jadi 16. Dia terus cakap yang ni dapat turunkan, padahal our body boleh turunkan sendiri naturally. Baik. Jadi maksudnya kat sini kajian tu dibuat ke atas manusia ke atau ke atas kalau haiwan? drug, dia punya wuduk dia sampai ke peringkat manusia, sampai masuk, sampai keluar drug tu dalam tubuh badan. Punya susahnya kalau drug tu tau. Ya, tu nama dia PKPD. Kita belajar sains sikit, nama dia pharmacokinetic, pharmacodynamic. Dia ada ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion. Tapi kalau untuk nutraceutical, dia tak perlu. Betul. Nutraceutical sampai tahap mana je? Tahap benda tu selamat. Macam nak tahu dia selamat, kita hantarlah pergi mana-mana lab. Contohnya lab dekat Unipac, UKM, Sirim, beritahu dia ada tak heavy metal dalam tu, ada tak steroid dalam tu, ada sekadar macam tu je. Tapi kebanyakan macam mana dia beritahu benda tu terbukti atau tidak, itu based on experience orang tu ambil. Dia lebih kena safety sahaja. Safety sahaja. Efficacy, lambat, quality jauh. jauh. Tapi sekarang
kita dah ada teknologi dan kebanyakan kita applaud juga banyak founder-founder yang dah ambil inisiatif. Dia bukan sekadar nak buktikan produk orang safe tapi now juga efektif tapi at their level lah. Betul. Jadi maknanya sekarang ni kalau katakanlah Dr. Reza cakap tadi ubat-ubat ni semua dihantar ke lab-lab yang tertentu yang telah disahkan, adakah dia nak pastikan ingredient ataupun bahan utama tertentu yang ada dalam ubat tu, ataupun dia orang nak pastikan macam contohnya steroid yang ni yang tak ada dalam ubat tu? Itu sebenarnya itu cara yang kalau di pihak saya lah, sebab saya banyak terlibat dengan pembikinan suplemen-suplemen daripada level toko jamu sampai level OTC farmasi. Kebanyakannya kita risau dekat kebanyakan businessman dalam bidang ni dia sangat kreatif. Kan contoh kan dia nak claim produk dia tu bagus untuk pain management contohnya. Oh, kau ambil produk aku, kau boleh daripada kau solat duduk boleh solat berdiri balik. Contoh macam tu. Oh, ada yang claim macam tu. Ada. Lepas tu dia kata dia pandai sebab sekarang kan zaman AI, zaman Google kan. Dia cakap our produk ada turmeric. Dalam turmeric ni ada curcumin, terbukti secara klinikal boleh reduce inflammatory. That's why dia boleh ni. Kita pun sebagai pengguna yakin. Bila dia hantar test ada steroid. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak macam tu. Ada jugalah pesakit yang masuk ke dalam ward. Dia kata sampai dalam ward pun dia nak makan ubat ni. Contoh ubat ni dia kata berkesan sebab makan ubat ni semua boleh hilang. Resedong tak ada, sakit lutut boleh jalan semua. Memang hilang makan straight merta. Suplemen ni memang dia bukan serta-merta. So kalau ada serta-merta, something wrong there. Sebab tu kita hantar kepada bahagian regulatory ataupun untuk tengok adakah bahan-bahan tambahan dalam tu. Sebab overclaim ni biasa dia akan add on something macam doktor kata steroid tu lah. Suplemen ni dia punya konsep dia ada dua ni. Kalau you nak ambil suplemen, you kena pegang konsep ni, sabar dan istiqamah. Baru ada efek. Dia bahasanya 14 hari, 3 bulan, 6 bulan. Dia takkan serta-merta. Tak macam drug. Drug dia dah kaji dah. Panadol dia boleh block di certain enzim yang menyebabkan sakit tu, nama dia COX2, cyclooxygenase X2 tu, di mana dia boleh rasa kurangkan sakit dalam masa 20 minit. Dia dah kaji dah benda tu. Tapi suplemen tak garanti macam tu. So maknanya suplemen ni dia bergantung kepada tubuh badan manusia tu sendiri. Reaction tubuh badan manusia tu kan. Mungkin Dr. Reza ambil masa 14 hari, mungkin saya 10 hari. Betul, dia kan? depend. Mungkin Brozol mungkin 7 hari. Macam itulah faktor dia. Baiklah. Soalan nombor 3 ya. Apakah yang menjadi faktor utama? Faktor yang mempengaruhi seorang tu memilih antara menggunakan sama ada ubat ataupun suplemen. So faktor untuk memilih sama ada suplemen ataupun ubat-ubatan lah. So pertama sebenarnya keadaan kesihatan tu lah. Kalau biasanya untuk penyakit kronik biasanya kita tak recommend untuk pakai suplemen. Biasanya kita akan recommend untuk kepatuhan ataupun kita panggil adherence kepada ubat-ubat daripada yang diberikan atau diprescribe oleh doktor lah. Tapi untuk suplemen ni biasanya kalau pesakit tu contohnya dia ada keturunan kencing manis seperti contohnya lah. Dan dia tak ada kencing manis lagi tapi dia rasa kemungkinan besar dia akan dapat. So suplemen maybe berfungsi sebagai suplemen untuk tambahan dengan healthy lifestyle untuk cegah daripada kencing manis. Tapi bila pesakit tu dah ada kencing manis ataupun masalah mental dan sebagainya, dia perlu makan ubat yang diberikan oleh doktor. So itu antara macam mana kita nak pilih ubat hospital ataupun suplemen. Okey. Sebenarnya bagus tu. Sebab betul lah tu yang Prozo cakap tadi tu kan. Sebelum ada, kita nak cegah. So mungkin kita boleh ambil suplemen tu untuk pencegahan ataupun sebagai support. Pada pendapat saya, kebanyakan orang yang try ambil suplemen ni sebenarnya saya boleh garanti beritahu ramai terpengaruh dengan marketing iklan. Betul. Kehebatan marketing iklan dapat mendiamkan nasihat doktor. Sampai tak macam. Sebab macam saya cakap awal-awal tadi, kita ni problem dia bila sakit baru jumpa doktor. Lepas tu bila sakit pergi ambil suplemen. Sebenarnya proses yang sebenar kita kena buat medical check up waktu sihat kan. Saya macam contoh kan, ni kisah saya lah
bila kau nak pergi haji? Kita pun cakap lah, tunggulah dah tua-tua nanti kan. Dia tunggu dah tua baru nak pergi haji tau. Sebenarnya kalau boleh pergi haji kan, waktu kita betul-betul muda, bertenaga, boleh dapat perform dengan baik apa semua kan. Lepas tu kalau tua pergi sekali lagi pun tak ada masalah kan, sebab dah buat yang awal ni. Kita pula bila dah sakit baru jumpa doktor. Of course bila dah sakit tu maksudnya dah berlaku lah proses penyakit tu berlaku. And then bila dah sakit sebenarnya memang kena ambil ubat. Dan kita ni terpengaruh dengan apa orang cakap. Okay, memang selalu banyak ni, memang banyak. Especially dengan TikTok sekarang. Boleh sebut TikTok ke dalam ni? Boleh kan? Okay. Okay. So dalam aplikasi tersebut banyak freedom of speech. Freedom of speech. Bercerita pasal ubat ni tak bagus lah, ini tak okey lah, ini bunuh orang ni lah, ini menjadi macam ni lah. So kita ni manusia memang selalu pandang worst case scenario, dia takut. Dan dia sampai ada satu tahap tu kan, dia punya sakit dan dia tak nak ambil apa-apa painkiller, dan lama-lama dia boleh kena sepsis. Sampai tak macam tu. Sebab apa? Kenapa? Sebab terpengaruh dengan ni. So sebenarnya kalau saya, faktor kenapa orang ambil suplemen, dia fikir macam drug tu bahaya, natural supplement ni sihat, padahal kan natural ke tak natural, dia kalau salah ambil pun bahaya juga. Baru ni saya baru pergi Bangkok. Kita ada VitaFood Asia, is a Vit convention for Asia. InsyaAllah tahun depan bulan 4 saya pergi ke VitaFood Geneva pula. So saya berkesempatan berjumpa dengan supplier GSK tau. GSK ni company yang buat Panadol tau. Bayangkan Panadol ni dah lebih 30 tahun kot. Dah 30 tahun kan. And you know what? They now shifting their business model to a Panadol natural. Memang dah buat dah pun. Sebab apa? Sebab memang dia punya, kita panggil market insight, which is manusia, dia memang dah kena brainwash yang macam Panadol ni berbahaya. Macam tu. Kita tahu hanya berbahaya bila ambil lebih 8 biji satu hari, ataupun time tu juga ada denggi, so dia rendahkan toleran ke ni kita, tapi itu semua atas nasihat doktor. Tapi bila bercakap sampai level GSK now keluarkan natural Panadol, so actually sebenarnya baguslah pharmaceutical the embrace juga nutraceutical ni, sebab dengan zaman teknologi omics, panggil omics ni kan, ialah teknologi beritahu as good as natural boleh as good as drug tu. Contoh Viagra, of course semua tahu Viagra kan. Kalau you kaji balik, Viagra ni dia sama dengan satu bahan herba yang sekarang ni negative leaf lah, dia KKM lah, MAL lah, dia guna sejenis herba nama dia Yohimbe. Yohimbe. So orang ambil Yohimbe sama je efek dia ambil Viagra tu. Cuma satunya beza natural, satu sintetik, chemical kan. Tapi bila dia buat kajian, orang lebih fokus yang ke arah natural. Sebab kita ni dah brainwash, natural is safe. Itu sebenarnya tak. Natural walaupun dia natural, tapi kalau salah guna pun bahaya juga. Salah guna dari aspek macam mana tu? Sebab kalau dia natural maknanya, kalau ini kefahaman saya lah, kalau natural maknanya dia organic, dia plant based. Dia maknanya dia tak ada chemical yang harmful. Tak harmful untuk badan kita lah kan. Dia bukan sintetik lah maknanya. Sebab apa yang saya faham, individu yang mengambil suplemen dia expect dia punya onset ataupun kesan dia cepat. Jadi bila dia ambil suplemen, claim ni overclaim, testimoni kata ni bagus, tapi dia makan sekali, tak ada apa-apa, aku ambil double dose lah, third dose, dan dia akan menyebabkan overdose tu. So apa bahaya natural ni? Sebab apa-apa natural ke apa-apa makan, even makanan yang kita makan pun dia akan melalui proses untuk detoxify dekat liver, hati kita. So semua termasuk suplemen tu detoxify kat liver. So liver ni kalau dia terlampau banyak dos yang kita ambil, tak terkisah, dia akan beban, akan merosakkan hati. Dan akan efek buah pinggang. Ya, sebenarnya betul. Sebenarnya I tunggu Bro Zul sebut pasal dosage ni. Sebab apa? Contoh sebab saya bidang genetik, rupanya caffeine dia ada based on genetik juga. Caffeine metabolism based on genetik. That's why ada orang dia minum kopi, dia tetap boleh tidur juga. Kan dia macam tu, dia punya konsep kan. Sebab apa? Dia tak tahu pasal konsep yang dia tak apa, kopi natural kan. Lepas tu dia minum, dia tak rasa macam segar, tak ada alert, dia pergi minum sampai dia palpitation, jittery. Nampak? At level natural. Sebab apa? Dia try dapatkan onset tu yang macam ni kita cakap tu, macam dia compare dengan drug punya efek. So makanya natural tak natural tetap juga kena jaga dia punya tertib nak ambil tu.
Dia macam contohnya macam saya tengah juga saya jumpa pesakit dari kencing manis. Jadi dia kata makan kurma lah sebab makanan sunnah. Oh, itu paling best sebab dia I kalah dengan orang yang macam I kalah, minta maaf I kalau bila cakap ni makanan sunnah I akan kalah. Gula naik juga. Dia ingatkan even madu pun naikkan gula sebenarnya kan. Tapi dia tak tahu kan makanan sunnah dia datang dengan kaedah yang sunnah. Contohnya dalam makanan kaedah sunnah, makanan tu pastikan madu tu you beli dengan sumber yang halal, kemudian nak ambil tu kena dengan kaedah sunnah. Dalam Al-Quran cakap apa? Janganlah kamu berlebihan. 3 biji je Nabi ambil. Dia ambil satu plastik. Betul, nampak? Dia cerita satu Sebab part, dia makanan cerita sunnah. satu part tu je. Tapi kan betul serang lah kalau dia cakap dah part sunnah dia kan. Kalau kita dia otak dia dah mindset sunnah, kalau kita lawan sikit kan, kita nak betulkan, ni lawan Nabi ni. Sentak betul, kita pun jadilah rasa macam kita ni tak berapa warak lah. Macam mata sauda juga lah. Memang betul. Hati-hatilah. Tapi tak apa. Tapi memang benda ni kita cakap ni apa yang berlaku senario lah. Kita faham. Terutama rakyat Malaysia, Melayu kan. Tak apa, itulah kita punya objektif kita untuk topik kita pada hari ini, sebab kita nak bagi kita nak educate kalau boleh rakyat Malaysia ataupun semua yang menonton ataupun mendengar podcast ni, supaya mereka mendapat lebih clarity, supaya tak keliru kita nak compare between ubat farmaceutical dan juga suplemen kan. Baik, kita teruskan lagi. Bolehkah Bro Zul ataupun Dr. Reza menyebut beberapa keadaan kesihatan umum yang biasanya dirawat dengan ubat farmaceutical ataupun yang lain-lainnya dengan suplemen? Okey, untuk ubat farmaceutical ni dia lebih kepada yang saya katalah kronik, penyakit kronik. Contohnya penyakit jantung, sakit jantung, darah tinggi, kena makan ubat darah tinggi. Dan ubat kencing manis kena makan ubat kencing manis. Dan juga ada juga ubat untuk kanser ataupun even ubat infeksi ataupun jangkitan kuman. Dia tak ada suplemen yang boleh bunuh kuman. Maknanya kita kena makan antibiotik contohnya. Untuk suplemen ni biasanya pertama adalah bila dia ada kekurangan nutrien tu lah. Contohnya macam perempuan mengandung, doktor recommend untuk ambil folic acid. Itu ada suplemen. Bukan ubat, tapi kita recommend suplemen. Kedua adalah macam sakit sendi kan, main badminton kuat sakit sendi. So doktor akan recommend beli kat luar glucosamine contohnya untuk sakit sendi. Contoh kedua adalah contohnya macam kesihatan otak kan. Contoh kadang doktor akan suggest untuk ginkgo biloba lah untuk increase memory ke apa, dan immunity contohnya macam makan vitamin C untuk so kulit macam makan apa, vitamin E ke collagen ke apa. So dia ada dua faktor yang macam untuk cosmetically ataupun untuk rawatan. Memang kena tahulah perbezaan dua tu dulu untuk kita pilih. Dia based on condition lah kan, based on condition. Sebab kalau untuk suplemen dia memang tidak merawat, tetapi dia adalah kita panggil sebagai adjuvant atau adjunct terapi. Contoh macam tadi kan, dia ada faktor, contohnya dia based on condition di mana dia tengah mengandung. So kita dah kaji dah fisiologi orang mengandung kan, sebab dia makan foto, lepas tu nutrien akan berkurangan, depletion, so dia bagi suplemen. So cara doktor bagi suplemen adalah based on dia punya, kita panggil sebagai the diagnosis and then dia punya condition dia tersebut. Dan lagi satu, doktor dia hanya boleh prescribe suplemen dengan yang dah clinically validated. Bukan kaedah cuba jaya. So hati-hati dengan doktor-doktor yang di luar sana. Yang doktor-doktor yang prescribe, satu dia ada bisnes dia. Kita tak ada masalah sebab 9/10 rezeki datang daripada bisnes. Tapi Rasulullah juga cakap bisnes yang halal dan thayyiban, ethical. Ethical itu penting. Kadang-kadang kan sebabkan dia buat bisnes tersebut dan dia terpaksa melariskan bisnes tersebut, dan bisnes tu berasaskan makanan sunnah ke suplemen ke, dia cakap benda yang baik je. Kalau pharmaceutical dia cakap benda yang baik dan benda yang buruk juga. Side effect semua dia cakap. Itu lebih clear lah, memang kita faham kan. Tetapi sebenarnya itu yang saya awal-awal cakap tadi, suplemen ni lebih kepada Robin kepada Batman. Contoh saya ada 3 ni yang saya common. Yang pertama, orang yang diabetes, biasanya kita Malaysia ni diabetes type 2. Type 2 biasanya disebabkan oleh insulin resistant, kebanyakannya daripada lifestyle kita. Terutamanya gula lah. So biasanya doktor akan buat diagnose, dia tengok HbA1c dia punya fasting blood glucose dia. Okey, memang kena ambil ubat, nama dia metformin. Okey.
So dalam kajian menunjukkan metformin ni dalam jangka masa yang panjang kalau kita ambil, sebab diabetes ni nak reverse ni boleh, tetapi dengan teknik yang betul, dengan monitoring yang betul, sebab dia type 2 lah. Okay, so dalam jangka masa yang panjang ni metformin tu dia akan mengurangkan B12 tu, that's why lama-lama boleh kena kebas tu. Nampak? Okay. So that's why doktor akan cakap, bila you ambil metformin, kita bagi you juga dengan vitamin. Dia ada reason macam tu. Sama juga macam orang yang kena TB. Kan? TB pun sama juga. TB dia ada, contoh dia ada 4 lah. 4 sekawan tu lah, isoniazid, pyramidamide, macam tu lah. Tapi sebab dia dah tahu baik dan buruk. Baiknya dia dapat membunuh mycobacterium yang menyebabkan sesak nafas tu. Dan buruk dia beritahu dia akan turunkan certain vitamin dalam badan. Period itu dia bagi vitamin. Nampak? Dia kena combine benda tu. Kena combine. Dan sebut pasal TB tu, saya ada pengalaman kena TB. Ya. Pada tahun 2017 tak silap saya. Aktif. Saya tak perasan. Saya ingatkan saya demam biasa. Jadi cerita dia, tahun 2016 ke 17 lah tak silap saya. Saya balik daripada masa tu saya ke Terengganu. Saya balik. Jadi saya ingatkan demam saya tu berpunca daripada Terengganu. Saya pergi sana, panas apa semua kan. Pergi pulau. Tapi saya dah ambil hari yang pertama saya kena tu, saya demam tu, temperature tinggi. Saya ambil 8 biji ke 6 biji Panadol. Tak turun. Tak turun-turun juga. Betul lah, maksudnya daripada pagi sampai malam. not atypical infection. Yes, betul. Betul. Lepas tu saya dah rasa macam pelik lah. Jadi saya pun ambil inisiatif, saya pergi ke hospital. Saya pergi ke emergency. So bila saya pergi emergency, dia letak air apa semualah, macam check darah, ambil semua. Only to find out X-ray apa semua, only to find X-ray tak ambil lagi. Saya just duduk kat situ and then ada seorang doktor datang monitor macam tu je. Only to find out that the next morning, doktor yang sama rawat saya kat emergency malam tu, dia call saya, dia kata, I rasa you kena TB lah. Dia kata macam tu. Maybe dia batuk kokol tu, batuk kering tu. Yes, betul. Dia ada simptom kan, macam dia ada 10 sebab, malam. dia sebab nak kesahkan TB tu 42 hari, Lama. 45 hari. Lama. Lama betul. Jadi bila saya dah find out yang memang saya kena TB tu, then dia suruh saya pergi ke UM, Hospital Universiti Melaya lah. Kat situ untuk respiratory. Bahagian respiratory, sebab saya punya paru-paru apa semua, pergi check dan true enough lah memang saya ada TB. Memang dinisahkan. Dan nak cerita pasal ubat tu, saya tak silap saya rawatan dia setahun. 6 bulan ke setahun? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Lepas tu 3 bulan yang dia Betul. Betul. So diorang convert saya jadi inpatient. Wow, mesti air kencing you warna oren. Oren yang memang saturated gila. Itulah isoniazid tu. Dan I punya berat badan turun masa tu. So daripada biasa-biasa macam ni, ingat lagi lepas tu puasa dan raya, saya masih lagi ambil ubat tu. Kurus gila kalau tengok gambar pada tahun 2017 tu. Satu hari. The rising case, dia rising kan? Perasan tak? TB, walaupun kita ni dah injection kan? Sebenarnya kan kita dah kan tapi TB, betul ke kalau orang cakap penyakit TB ni penyakit orang tua? Tapi tak juga ya. Ramai juga yang muda-muda. Tua sebab kita punya imun sistem dah mula menurun. So dia daripada latent dia jadi aktif sebab kita punya part guard kita, polis kita dah lemah. Itu faktor umur lah. Tapi kalau untuk Faris ni maybe sebab kita, I believe you fully vaccinated, tapi still ada kena juga kan. Dia macam kadang menasib juga kadang. Maybe kita direct continuous exposure. Maybe kita duduk dalam kawasan rumah yang agak ramai. So continuous exposure tu hari-hari dengan foreigner ada company pula, ada country yang tidak impose on TB punya. betul. Macam Malaysia ni. Malaysia kuat. TB antara ubat yang you kena ambil antibiotiknya yang 6 bulan at least. Memang kena Betul. disiplin. Kalau di pandangan saya pula, di mana you punya probiotik you, dia kan dia memang buat TB tau. Dan dia wide spectrum tau. Dia bukannya fokus kat TB je tau. Semua yang baik, yang bakteria baik, bakteria jahat semua dia bunuh.
So you akan ada imbalance of microbiome everything. So I pernah baca satu paper ni di mana kalau dia punya microbiome kan, sebab dia ambil antibiotik, itu yang amoxicillin tu je yang 5 hari 6 hari tu kan, dia boleh tukar dia punya peta microbiome sampai boleh lead brain punya function kan. So kena hati-hati. Tapi bagusnya kalau perasan, memang dia actually sebenarnya ubat TB ada 4, tapi doktor bagi 5, tahu tak? Apa yang lagi satu tu? Tu vitamin. Tu yang tadi tu. Kalau tidak, kalau hang makan tu, ni tarakucha ni. Memang getah lah. Betul. TB ni sebenarnya bila imun sistem you okey, lepas tu you tak adalah kena infected yang batuk-batuk tu. So jangan fikir you tak ada TB So itu nama dia latent TB tau. Tapi tiba-tiba suatu hari kan you kena macam kita panggil secondary infection tau, di mana you kena COVID-19. So imun sistem dia haywire, lepas tu TB pun naik. Tapi TB ni paling bahaya, sebab kalau macam saya bahagian ID kan, kita fokus kat mana yang susah nak survive, biasanya orang-orang yang kena HIV AIDS. Sebab imun sistem dah weaken. Lepas tu dengan mycobacterium ni pula another bacteria yang suka resistant ni. So that's why you kena commit. So kalau ada orang cakap kat luar TB ada suplemen, sini bawa jumpa aku kan. Ni kisah sebenar ni. Memang tak ada, betul. Ini testimoni sebenar ni. Memang betul, tak ada. Ubat je. Baik, kita beralih kepada soalan seterusnya. Apakah potensi ataupun risiko dan kesan sampingan yang boleh berlaku apabila menggunakan ubat-ubat dan suplemen, dan bagaimana ia mempengaruhi pilihan ni? Okey. So kesan sampingan kita panggil side effect lah atau kesan sampingan. So ubat-ubat kesan sampingan untuk ubat pharmaceutical dululah. Biasanya kesan sampingan ni lebih kepada direct lah. Apa contohnya ubat tu untuk merawat tekanan darah tinggi. Tapi kalau lebih dos akan jadi darah rendah. Itu kesan sampingan yang common. Contoh ubat kecil manis, kita makan ubat untuk kecil manis, tapi kalau terlebih dos atau dos tak sesuai akan kurangkan gula. Kita panggil hypo. Dan kedua adalah mungkin kita rasa ketagihan ataupun tolerance. Orang kata orang takut nak makan ubat ni, takut ketagih, bergantung. Ada juga ada certain ubat yang memang boleh menyebabkan kebergantungan dan sebagainya. Dan keempat adalah tolerance. Maknanya kita perlukan dos yang tinggi untuk mendapatkan kesan yang sama sebelum ni. Contohnya dos dia semakin macam perlu naik lah. Biasanya untuk pesakit mental lah, biasanya dos dia akan increase. Untuk suplemen ni sebenarnya sama juga konsep dia, cuma kesan sampingan untuk suplemen ni tak terlampau kita detail ataupun tak bahaya. Saya kata bahaya juga. Tapi tengok kenapa macam Zul dia boleh cakap kan sampai tahap macam dia boleh tahu yang macam ni. Sebab apa? Drug ni dia telah kaji in detail. Betul. Dia dah kaji apa baik dia, apa jahat dia. Dia dah tengok dah situ. Suplemen dia sampai tak sampai tahap macam itulah. Tapi sekarang ni banyak dah kajian yang menunjukkan apa side effect. Macam saya punya favourite adalah interaction. Interaction, sama ada you ambil drug interaction which is DDI, ataupun you ambil SDI, supplement drug interaction, ataupun supplement interaction. So drug that's why food interaction pun boleh. Drug food interaction pun boleh. So kena faham interaction ni sebenarnya main peranan juga. Contoh, kalau you ambil supplement kalsium and then you ambil supplement iron, and then actually your iron tak diserap sebab dia contender dengan kalsium tersebut, dia ada interaction. So this why macam saya dia berlawan. So kita macam kami dah hampir 5 tahun buat inisiatif, my company buat inisiatif, kita buat insya-Allah tak lama lagi kita akan launch, dan nanti kita akan, kalau ni boleh share, kita akan you boleh type je nama ubat tersebut, nama suplemen apa, makanan apa, dia boleh beritahu ada interaction ataupun tidak. Dah mula ada dah. InsyaAllah kita memang bukan mudah, tetapi dah 5 tahun alhamdulillah dah nampak lebih clear. Sebab dia memerlukan informasi yang banyak kan betul, untuk kita kumpulkan bila orang tanya macam-macam tu. Tapi pengalaman saya buat that particular program untuk drug, kenapa senang? Sebab dia dah ada yang study penuh tu. Dia ada dia punya product insert. Product insert dah detail kan. Tapi tapi kalau supplement, I have to send another lab test, kita tengok journal kena tengok macam tu. And then nak consolidate, tapi luckily zaman sekarang zaman AI memang memudah cara. So alhamdulillah benda tu boleh tengok. Cuma macam saya nak beritahu, interaction tu actually the underlying cause yang ramai tak nampak. Contoh, berani tak minum dengan kopi, ubat tersebut minum dengan kopi.
Nampak je minum dengan kopi kan. Macam air juga. Macam air je kan. Betul. Sebenarnya ni yang bila Dr. Reza cakap macam tu, it triggers me. Bila dulu ke sekarang pun sama lagi lah. Orang cakap jangan makan ubat dengan air berkarbonat. Karbonat ataupun apa-apa air. Adakah betul ke benda tu? ya. Adakah dia memberi kesan sampingan? Tapi bukan semua ubat lah dia tapi kita ni macam ni tau, sebab kita tak boleh buat personal lah, leceh kan. Ubat ada berpuluh-puluh ribu, kan suplemen ada macam-macam ribu-ribu. Satu-satu memang tak ada lah. So kita buat general. Minum kalau dalam air berkarbonat dia ada carbonic acid. So dia actively boleh interact dengan mana-mana, contoh sulfur ring, dia boleh dalam tu ada. So kita tak galakkan lah. Even ambil ubat dengan air kelapa pun, walaupun dia air kelapa, tetapi ingat dalam air kelapa dia pun ada beberapa faktor lain, contohnya pH. Kita cerita tadi kan, ambil drug ni because of apa-apa, tapi even the faktor kat drug tu sendiri dipengaruhi oleh apa? pH, suhu, macam-macam kan. Even air kelapa kan, minum air kelapa dengan tu pun kita sampai tak macam tu. Tu leceh tau, jadi macam saintis ni tau. Dia nak kena fikir dia. So nak lebih senang, minumlah dengan air biasa je. Sebab dia kadang-kadang ada ubat ni, ada kita ubat even suplemen pun ada instruction dia, arahan kena ambil sebelum atau selepas makan. Betul. Kenapa? Maksudnya kalau kita kena ambil selepas makan, penyerapan mungkin lagi bagus dengan makanan. Tapi kalau kita ubat atau suplemen yang perlu diambil sebelum makan, maksudnya penyerapan dia bagus pada waktu masa perut kosong. Mungkin yang kita pakai interaction, drug food interaction, maknanya bila makanan dengan ubat tu, bila dia makan sekali, ubat tu, makanan tu dia macam tangkap ubat tu, penyerapan akan kurang. So kesan dia kurang. Jadi kita kena ikutlah. Ada juga ubat yang boleh diambil atau selepas, tu boleh ambil, tak kisah. Ingat drug ni, especially drug or suplemen ni bukan kaedah cuba jaya. Dia bukan kaedah cuba jaya. Kecuali kalau you scientist, you nak buat research kan. Macam kalau di pihak kita orang kan, kita orang selalu fikir senang je. Kita bahagikan vitamin pada dua jenis, satu yang water soluble, satu yang oil soluble. So kalau yang oil soluble ni biasanya kita galakkan ambil yang selepas makan. Sebab nampak tak dia ada. So kita kena faham lah mekanisme dia tu kan. Tapi itulah saya punya pengalaman kan, sebab ramai founder-founder buat produk suplemen ni, drug tak ada masalah, drug dia campak je label tu, dia bukan follow dia. Yang suplemen ni dia based on testimonial, yang dia anggap testimonial tu adalah satu reference. Tak boleh. So apa yang berlaku, founder-founder ni pula dia lagi hebat daripada doktor, lagi hebat daripada saintis. So that's why saya sangat galakkan kalau ada siapa founder ke yang tengok rancangan ni, dengar podcast ni, kita galakkan untuk lebih belajar mendalami lebih banyak konsep kan. You tak perlu, that's why kan ni saya cerita saya salah satu selebriti yang saya bekerja, nama dia Datuk Seri Siti Nurhaliza kan. Dia punya cara, dia tahu dia seorang penyanyi yang hebat, tapi dia bukan seorang ahli sains hebat. So that's why dia bekerjasama dengan saya. Itu etika yang betul. Itu etika yang betul. Tapi itu Datuk Siti Nurhaliza. Tapi kalau orang lain, dialah founder, dialah saintis, dialah doktor, dialah segala-galanya, maka kita telah produk tu kategori produk sampah. Rujukan pun kita guna Maxop je. Guna Lagi Maxop best lah mungkin selamat. Lagi paling best testimonial lah. Dia tanya contoh, apa bukti ni yang dia tunjuk? Makcik Testimoni. ni makan, makcik ni makan terus. Dia tunjuk WhatsApp punya Gambar testimoni. sebelum, gambar selepas. Itu untuk marketing kita faham. Tapi orang sakit, bila dia dengar benda tu boleh membantu menyembuhkan, dia macam harapan bulan dan bintang tau. Betul. So bila tak berjaya, dia patah hati. Saya ada satu soalan. Saya selalu nampak orang jual dekat media sosial ni ubat putih. Betul tak? Jadi Kenapa, tak Faris benda pernah tu? try ke? Tak pernah try. Kulit pun tak putih dah. Mana dah tahu kan? Kan? Dia ada macam-macam. Saya tak pernah berniat nak putih. Tapi bila saya tengok tu, saya macam betul ke? Kalau saya tanya apa kejayaan terbesar pemutihan kulit ni dalam sejarah manusia? Siapa? Michael Jackson. Yes. The bleaching method. Memang bleaching method di mana yang memberikan kita warna gelap ni adalah jenis pigmen, nama dia melanin. Melanin ni kan. So melanin ni dia ada cara secara dari dalam untuk kita panggil inhibit dia punya penghasilan pigmen tu. Dia ada sejenis enzim yang boleh stop supaya pigmen tu tak terhasil. Nama dia tyrosinase. So this why yang mana-mana saya konsultan kan untuk produk yang kosmetik ke yang menjanjikan boleh putih ni,
kalau produk tersebut dia ada mekanisme tyrosinase inhibition. Maksudnya kita boleh cakap dia memang boleh mencerahkan, memutihkan kulit tu bonus lah. Sebab apa, kalau orang tu dia cerah, bila dia ambil any ingredient, tak kisah drugs ke ataupun natural product ke yang ada tyrosinase inhibition, makanya dia mengurangkan pigmentasi tu. Tapi asalnya inhibition of this enzyme tyrosinase ni adalah untuk satu condition namanya melasma. Jeragat-jeragat besar-besar. So memang kita nak benda tu, tetapi orang ambil kesempatan kan. So dia buat jadi produk. Objektif utama suplemen tu sebenarnya untuk benda lain. Tapi alang-alang tu dikreatifkan. Alang-alang tu daripada Overdose lah. itu saja. Jadikanlah 3 in 1. So nasihat saya, anda embrace your skin colour kan. Okay, kita ni berbeza-beza. Nak putih tu kemahuan betul semua orang. Sebab kita ni telah dimomok-momokkan kalau putih cantik. Dia dah macam tu. So macam saya cakap tadi, marketing work. Tapi sebenarnya kita pun tahu bahawa kalau you stop melanin ni, dia ada domino effect yang lain tau. Kita tak tahu kan, yang maybe cancer ke yang lain-lain. So tapi kalau anda tak nak terperangkap produk ni nak jadi pandai sikit kan. Kalau produk ni betul-betul dia claim dia boleh memutihkan, mencerahkan, tanya balik, ada tak bahan yang kita panggil tadi, nama dia tyrosinase inhibiting effect tadi. Kalau ada, makanya dia ada potensi, tapi confirm tak confirm lah. Itu cara dia. Sebab memang boleh sebenarnya kan, dalam sains, even dalam drug pun kita boleh curate dia, kita boleh tune dia ke arah apa yang kita nak tu. So kena hati-hati. Kita nak tanya Bro Zul, apakah pertimbangan etika atau yang perlu diambil sekiranya kita memutuskan sama ada untuk kita menggunakan ubat atau suplemen dalam rawatan kesihatan kita? So untuk ubat pharmaceutical ni, etika dia adalah kita tak diagnose sendiri, tak self-diagnose penyakit kita. Kita ada darah tinggi dan kita rasa aku perlu ambil ubat darah tinggi, kita beli kat luar. Itu adalah etika yang salah untuk dari segi ubat pharmaceutical. Maksudnya kita perlu jumpa doktor sebab ada setengah ubat yang tak sesuai untuk pesakit kencing darah, ada masalah buah pinggang. So kita akan pilih ubat yang sesuai untuk pesakit, di mana berdasarkan dia punya fungsi buah pinggang sesuai. Okey. Dan mana kita panggil self-diagnose lah, ataupun kita Google lah kan ubat untuk pesakit. Okey, untuk suplemen biasanya etika suplemen ni biasanya kita kena rujuk berdasarkan bukti-bukti evidence lah. Dari pergi safety, reputasi syarikat tu sendiri, suplemen dia macam mana, dari segi kualiti kebersihan macam mana dia buat, ataupun dari segi adakah ada ubat-ubat yang ditambah di dalam suplemen itu sendiri. Contohnya kita boleh check sebenarnya ubat tu adalah registered atau tidak. Kat Malaysia kita guna Quest, NPRA, dalam tu ada website Quest 3, kita boleh check, kita tengok registry, kita boleh key in dan kita boleh tengok adakah ia berdaftar atau tidak. Boleh. Kedua, etika, saya rasa etika yang sesuai, sebab kita tak boleh halang kita untuk ambil suplemen masa kita tengah makan ubat daripada pharmaceutical. Tapi seboleh-bolehnya, seelok-eloknya kita bawa suplemen tu, bawa ubat, tunjuk kepada doktor. Kita tengok, ataupun farmasi boleh tengok ada drug interaction ke apa, sesuai atau tidak. Kita tunjuk saja, jangan takut, jangan sorok dalam poket. Tunjuk saja, okey tak saya ambil ini dengan ini. Tapi Zul ni dia cakap dari segi dia tak masukkan dalam algoritma doktor tu mengamuk. Kalau ikut pengalaman daripada kan. Kenapa ambil suplemen ni semua kan? Betul. Tapi sebenarnya segelintir doktor macam tu. Sebenarnya doktor ni dia do no harm. Dia dah angkat sumpah pun, do no harm. Cuma dia takut suplemen yang anda ambil tu akan memudaratkan. Ataupun dia tak ambil ubat tu dah. Lepas tu suplemen pula jenama apa tau? Jenama yang memang dia tak familiar, macam jenama-jenama yang pelik jenama kan. So that's why dia macam reaksi macam tu. Tapi etikanya memang kena beritahu doktor. Sebab contoh, kalau macam kita ambil kisah Faris tadi kan, sebab dia terdedah dengan TB. So dia dah ambil lah dengan 4 ubat tersebut. Lepas tu doktor pun dah bagi suplemen yang nak cover side effect. Tiba-tiba dalam diam-diam dia konon-konon dia pergi ambil lah immune boosting sana, immune di sini kan. Kalau ikut daripada kajian 4 sekawan punya ubat tu, dia memang beritahu dalam masa 6 bulan dah clear dah. Lepas tu dah clear dah kan. Tapi mesti doktor akan perasan kan, macam kenapa 6 bulan tak settle-settle. Lepas tu dia pergi buat test resistant, tak ada resistant pula. Rupanya dia ada ambil suplemen yang actually contradict
Dia berlawan dengan ubat yang dia makan tu. tu. Yang yang tercakap tadi suplemen interaction tu. So kita hati-hati. So ambil inisiatif ni, ala marah tu biasalah, bukannya dia marah. Dia kalau dia tak marah tu dia tak sayang lah. So tunjuk dengan doktor kan. Declare. Lepas tu cara cakap tu janganlah poyo sangat kan. Janganlah macam ubat ni bagus ni. Jangan terus promote pasal doktor kan jadi promoter betul, tak. kata saya pun tak makan ubat ni Tak bagi tak boleh macam tu. Seolah-olah macam dia pula lebih tahu. Itulah kita dia pula promote kat doktor. Saya doktor nak tanya boleh tak? Saya ada ambil yang ni. Macam tu okey lah. Kadang-kadang benda ni boleh terjadi bila kita ambil ubat tu sendiri dan dalam masa yang sama kita ambil suplemen. Suplemen tu boleh cancelkan ubat tu punya benefits. Itu boleh macam tu? Boleh terjadi tak? Ada juga. Boleh terjadi ada interaction tersebut, tapi cancelling the drug tu jarang berlaku lah, sebab kadang-kadang intensify dia intensify, yes. dia menguatkan lagi ubat yang kita makan. Okay, which is dangerous lah kan? Dangerous. Betul. Sebab dosage tu jadi naik. Sebab kan? kalau boleh kita nak drug tu dia nama dia half life kan. Half life ni maksudnya berapa jangka hayat dalam badan tu. So rupa-rupanya bila ditambah dengan suplemen ni, dia double up dia punya jangka hayat tu. 2 hari dalam badan. 2 hari. Tu doktor tengok kenapa ni tak hilang-hilang lagi. side effect banyak ni. Betul dia tak beritahu dia makan suplemen. Yes. So honesty is the best policy. Macam saya terus terang itu masuk hospital kan. Kemudian saya kena influenza, dan kita tahu proses influenza ni bergantung dengan imun sistem. Dan saya tahu saya memang ambil suplemen yang clinically validated, dan tapi saya memang beritahu saya ambil suplemen ni, tapi doktor saya punya doktor is very good. Dia open minded, dia tengok, dan saya pula jenis yang evidence based. Saya tunjuk saya clinical study suplemen ni telah dijalankan untuk orang yang kena influenza, and then dia okay. And then the best part memang dengan perawatan hospital, dengan suplemen yang saya ambil tu dah agree, dah bincang, dah tengok tak ada intensify, tak ada cancelling each other. So saya recovery lebih laju daripada orang biasa. Nampak? Nak cerita, saya ada cancer tau. Last time I ada cancer. So orang datang nak tolong kita tau, sebab niat dia baik. Tapi niat baik kan, tapi dia punya cara kan cakap, makcik tu ambil produk ni, kanser dia 3 hari hilang. Memang tidak lah kan. Kita senyum je lah kan. Tapi nak jadikan cerita, kalau saya nak ambil suplemen pun, saya akan jumpa doktor. Tapi before jumpa doktor, dia ada adab dia tau. Ada adab dia tau. Kan. Macam saya kan, saya pun takut juga, sebab yang datang tu konsultan pakar. So apa saya buat, saya letak je suplemen atas meja tu. So bila datang buat round kan, ni ada ambil yang ni, itulah saya nak tanya dengan doktor, boleh ambil tak? Baru dia macam dia macam okey, ni macam apa tu, tapi tunjuk paper kan dia. Dan saya memang it's open discussion, tapi macam saya cakap, actually dia ada teknik tu nak bercakap dengan doktor supaya doktor tak melenting sebenarnya. Tak bolehlah terus pergi lepas tu claim yang suplemen tu bagus. Cadangkan doktor kena beli benda ni dah memang itu yang doktor tu terus sentap kan. Aduh. Kadang-kadang tu saya nampak alkaline water pun masalah juga. So kadang ada interaksi dengan ubat. Alkaline tu bagus, tapi dari segi adakah alkaline water tu sesuai tak dengan ubat yang dia makan? So kena tanyalah, tak salah tapi kena tanya. Sebab kan different body different reaction tau. So kita ni pula terpengaruh dengan fakta-fakta yang daripada WhatsApp, daripada social media. Yes, so kita kena pandai memilih fakta yang kredibel lah. Walaupun yang macam ni, level macam ni pun kadang-kadang terpengaruh tau. Sebab apa, kita ni ada kemahuan tau. Kita ni ada kemahuan, itulah fitrah manusia kan. Dia macam nak cantik, nak handsome, nak apa kan, dia terpengaruh kadang-kadang. Tapi tak apa, manusia memang buat silap, tapi belajar kesilapan is the best way. After PKP, after COVID punya situasi ni kan, ramai orang yang mengalami stres, anxiety dan benda-benda yang pressure, kurang keyakinan diri apa semualah disebabkan oleh COVID ni sendiri. Sama ada dia pesakit COVID ataupun disebabkan oleh situasi tu sendiri. Okay. Berbalik kepada ubat farmaceutical dan juga suplemen ni, adakah suplemen dapat membantu dari segi anxiety, dari segi fokus ataupun rasa kurang keyakinan diri yang kita rasa tu, dari segi ubat farmaceutical punya perspektif dan juga suplemen tu. So berbalik kepada soalan post COVID lah, kita panggil long COVID lah, penyakit masalah stres disebabkan long COVID. Long COVID ni sebenarnya ada masalah, walaupun pesakit tu dah settle, dah hilang COVID, dia akan ada masalah
tak semua, tapi kebanyakan mereka akan ada masalah long COVID, termasuklah depression ni. Kita tak tahu macam mana boleh effect depression dengan long COVID, tapi memang ada. Jadi tapi dia tak perlu ubat. Memang tak indicated, tak perlukan sampai tahap kena makan ubat. Jadi ada cara-cara sendirilah untuk suplemen-suplemen yang kita boleh ambil. Contohnya antara aktiviti-aktiviti yang untuk mengurangkan stres atau kemurungan, contohnya bersukan contohnya. Ataupun ada kurangkan merokok kalau yang merokok, dan bersukan, ataupun makan kekacang, ataupun ada makanan-makanan ataupun buah yang kita boleh makan untuk increase kita panggil serotonin level apa-apa, untuk kurangkan kemurungan, macam orang kata makan pisang dan sebagainya untuk health untuk kurangkan anxiety, dan ada juga herbal. So boleh, tapi kita kena diagnose dulu adakah betul adakah dia punya tahap kemurungan ataupun stres ataupun anxiety itu adalah tahap yang perlu ubat ataupun perlu suplemen. Macam saya, kita tengok the cabin fever syndrome ni. Maksudnya selama ni macam actually benda ni kita dah pernah bincang dalam Tenang is Good episode 1, pilot episode at that time. Kita bincang pasal anxiety, depression yang berlaku selepas ketika COVID-19, post-COVID ni. So kalau kita tengok kan, punca dia adalah sebab dia paksa adapt dengan keadaan baru ketika tu. And then lama-lama, dan PKP tu lama kan, dalam 2 tahun baru settle, clear and everything. So dia dah jadi macam the adjustment and adaptable tu kan. Tu yang guna term hadap dan adapt tu kan, keadaan tu kan. So that's why bila tahap tu betul, kita kena tahu dia punya keadaan dia tahap mana sampai dia perlukan bantuan doktor ataupun sekadar aktiviti saja cukup. Tetapi contohnya kalau dia in between lah, maksudnya dia betul-betul yang sampai dah kena macam panic attack, tapi belum lagi ke arah major depressive disorder apa semua. So kita ada beberapa bahan-bahan yang dah clinically validated. Itu adalah satu teknik yang sekarang dalam dunia nutraceuticals, kita bukan saja fokus pada safety, maksudnya berapa dosage nak ambil, dan kita juga tengok dari segi effectiveness ni. Sekarang kita dah ada genomic study, kita ada pharmacogenomic, nutrigenomic. So kita dah boleh tengok dah bahan tersebut tu untuk apa. Contoh macam ashwagandha lah. Macam ashwagandha ni adalah sejenis herba di India, dan dia banyak part, dan part di bahagian root dia, bahagian akar dia. So orang buat standardized extract, dia ambil botanical extract tu dan dia patentkan atas nama KSM66. Macam contoh yang dalam Bikam ni kita pakai KSM66. Yang dah kita buktikan dia memang dah ada more than 30 clinical study. Sebab dia nak tengok mechanism of action tu. Okay, sebab apa? Kenapa sampai 30 clinical study ni? Sebab kalau macam drug, Panadol, dia ada satu je bahan aktif. Dia ada satu bahan aktif, nama dia paracetamol kan. Tetapi kalau dalam dunia natural, dia ada beribu-ribu compound. So kita nak kena KSM66 ni adalah compound yang telah dibuktikan dia membantu bahagian anxiety, depression untuk stress relief. Dan mekanisme dia dah dapat. Tapi mekanisme dia berbeza dengan drug. So that's why untuk dia mengganti drug tu jauh lagi. Lambat lagi. Sebab apa? Di mana untuk ashwagandha dia membuat orang tu jadi lebih tenang. Dia kontrol kortisol. Sedangkan kalau orang yang depression ni semua, dia ada melibatkan macam-macam neurotransmitter. Contohnya serotonin lah ini semua. So dia cuma ada bantu management depan. That's why dia tak go for cure. Dia go for manage. Manage. So maksudnya kalau dia berjaya kontrol dengan kortisol, so dia kena exercise juga untuk tingkatkan endorfin. Tapi kalau macam drug tu dia dah lain. Dia dah tengok dah pathway dia macam mana. So that's why bahan tersebut dah clinical validated dan kita letak dia dalam macam ni lah. Macam ni kita panggil dia sebagai functional food sebab kita buat dalam bentuk brownies. Ada reason dia tau. Sebab kita tahu banyak orang, okay, I tanya macam ni. Kalau you nak dulu kecil-kecil kan, mak saya suruh pesan. Kalau nak minta abah apa-apa, tunggu lepas makan. Jangan kejut dia baru bangun tidur. Minta macam tu kan. Kalau lepas makan je, semua okey. Kalau bangun tidur memang kena sergah kan. Sebab apa? Memang betul orang Melayu cakap kan. Orang dulu-dulu cakap, perut kenyang, hati senang. So bila kita letak KSM66 ni dalam bentuk brownies, orang makan kenyang. So dia hantar neurotransmitter tu, dia hantar serotonin tu bagi maintain tenang, and then dia rendahkan kortisol. Tu double effect dia tu. Tu kelebihan yang kita gunakan lah. Tapi bottom line, mesti terbukti
dan dia telah diuji dan dia telah ada mechanism of action. Sama juga drug semua kena ada mechanism of Dia action. macam ada synergistic effect. Betul. Kita panggil ayat dia tu synergistic. Ya, synergistic effect. So that's why kita kena tahu kalau kita ambil benda ni tujuan ni untuk apa. Tetapi let's say anda dah ambil ubat hospital depression kan. Tiba-tiba anda dengar pula podcast ni ada satu benda ni. Tapi tadi saya dah cakap kan, dia tak boleh ganti. Makanya kena refer doktor dulu. Takut apa? Takut yang ni Waitania ni ataupun ashwagandha dia punya active ingredient KSN66 tu dia maybe counter interact dengan drug yang anda ambil. Tapi kalau kita yang happy-happy tak ada masalah ni, ambil sebagai makanan tak ada masalah. Baik. Jadi maksudnya di sini sebelum orang mengambil contohnya Bikram ashwagandha brownie ni, adakah dia perlu consult dengan doktor dahulu kalau kata dia ada condition? Contohnya condition yang contohnya bipolar ke disorder ataupun dia ada darah tinggi ataupun dia ada kencing manis, Masalah thyroid. thyroid, adakah digalakkan ya? Digalakkan sebab sebenarnya functional food ni dia adalah untuk orang yang sihat dan nak prevent daripada jadi sakit. Yang kalau macam Faris cakap ni dia dah sakit. Dalam dunia medical ni ada dua segmen, satu curative, satu preventif. Curatif jumpa doktor. Tapi kalau anda rasa nak preventif ni ada dua maksud. Satu prevent daripada sakit, lagi satu prevent daripada penyakit tu jadi lebih teruk. So kena jumpa doktor kalau anda dah berada dalam zone curatif. Kalau macam tadi dia kata dia dah kena bipolar, dia nak try benda ni and then dia kena refer dengan doktor. Sebab doktor lebih tahu in detail dia. Tapi macam Faris ni setakat tadi TB dah clear, pergi gym dah okey, nak ambil tak ada masalah. Cuma kalau ambil benda tu anda ada rasa side effect. Sebab apa? Ingat R value untuk clinical study mestilah lebih 90 ataupun 90. 90. Biasanya macam vaksin 90. Sebab maksudnya tetap akan ada 10% akan ada tak compatible. So kita peganglah kat situ. Different body, different reaction. Baiklah, soalan terakhir, sebenarnya apakah peranan profesional kesihatan dalam membantu individu untuk membuat keputusan yang tepat dalam penggunaan ubat-ubat farmakeutikal ataupun suplemen ni? So sebenarnya kalau macam pengalaman saya sebagai clinical pharmacist dekat ward, so biasanya pesakit ataupun patient tu takkan beritahu dia makan apa. Dia sorok dalam almari tu. Tu kadang-kadang saya tanya, cik dapat ubat ni, ada rasa nak makan suplemen tak? Ini inisiatif sendiri lah ni. Memang kita kena tebuk. Dia tak boleh beritahu sendiri. Okay. Ada rasa nak makan suplemen tak? Muka dengan baik. So dia tak takut. Okay. Biasa pharmacist tak garang sangat. Betul. Faham. Ada. Dia tarik loker dia. Okay. Tunjuk. Okay. So apa yang cik makan ni? So kita that type of initiative di mana kita tak boleh nak halang. Sebab kita boleh kontrol dekat ward, tapi dekat rumah Yes, betul. tak makan ubat tak kita nak call hari-hari, cik makan tak Betul. ubat. Jadi kita perlu lebih matang, bukan cara macam kita treat macam budak kecil, kita treat macam mak ayah kita. Jadi kita rasa macam kalau nak ambil, kita beritahu apa risiko dia. So lebih open awareness. Itu Macam saya lain. Saya sebab macam ni dia dah melibatkan ubat kan. Kalau macam saya pula, that's why kita ada dua inisiatif. Inisiatif pertama yang manual tau, di mana bila dia ambil ubat, kemudian dia nak ambil suplemen, so I will tell them adakah suplemen dengan ubat yang ambil ni dia jadi Batman dengan Robin tak? So in order to do that, dia kena bincang dengan doktor sebab dia dah ambil ubat, and then at the same time juga kita tengok ubat tersebut ada interaction atau tidak. So inisiatif yang kedua, di mana my company sendiri memang kita buat satu AI teknologi sistem. Kita pakai another engine lah, kita tak pakai GPT. So kita dah tengok yang lebih tepat, kita tengok nama dia ANOVA, which is analysis of variant. Kita buat statistik di mana akan datang bila orang tu dia nak ambil ubat dengan doktor, dia dah ambil ubat dengan doktor dan dia nak ambil suplemen, kita boleh sendiri inisiatif just type apa nama ubat, apa nama suplemen, kita tengok apa possible interaction dia ada synergy score kita panggil. Dia ada synergy score, dari satu dia ada combination index. Kat situ kita boleh tahu contohnya kalau dia ambil dia membantu atau tidak. Contoh macam ni, even kalau dia ambil paracetamol pun dia boleh tengok rupanya dalam paracetamol dapat rendahkan vitamin C dalam badan. So dia akan bagi recommendation dan dia akan bagi evidence base tu. Kalau you ambil paracetamol, you kena ambil vitamin C kan. Tapi vitamin C kita tak terus cadangkan suplemen.
kita cadangkan ambil daripada sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Kecuali ada macam tu. Sebab macam saya cakap tadi, kita go back to basic, dia mesti bermula daripada makanan. Sebab nak kan, suplemen ni adalah extended daripada diet yang tadi kita cakap, asalnya dia tak sempat nak makan unweighted, itu saja. So harapkan orang yang, especially kan, orang-orang yang masih lagi rasa sakit dan ambil suplemen ni, bila dengar apa kita cakap ni, dia ada perubahan, akhirat investment lah untuk kita, insyaAllah. Nasihat saya ataupun pendapat saya lah, saya rasa kata macam holistic approach lah. Memang kita nak lebih kepada natural sebagai segala-galanya adalah natural. Preventive is better than cure. So kita better untuk kita jaga kesihatan kita, jaga mental kita, dan kita prevent from getting worse lah, from dari semakin teruk. Jadi kita kena jaga lifestyle, emosi kita dengan baik, dan pendekatan rohani pun penting untuk mengawal segi emosi dan sebagainya. Saya rasa, dan apa-apa pun yang kita ambil perlu berdasarkan facts ataupun evidence based lah, ataupun kita jangan Google tanpa ilmu. Boleh tak salah Google, tapi dengan ilmu, dengan ada guru lah. Kalau macam saya, masih lagi kepada pegangan different body, different reaction. So the best adalah to refer kepada sahibul amal ni, orang yang pakar, orang yang layak untuk bercakap pasal bidang tersebut. Bila bercakap pasal nutraceutical ni, dia adalah satu sains yang masih lagi berkembang. Kalau macam drugs ni, dia dah mula lebih complete, dia dah in-depth study. So that's why, again, kalau anda dalam segmen yang curative, referlah kepada doktor. Okay? Tapi kalau anda rasa preventif, pilihlah produk-produk suplemen-suplemen yang anda perlukan, bukan anda mahukan, anda perlukan. Okay? Kemudian pastikan anda tahu dia punya implikasi lah, contohnya interaction dan lain-lain. So saya harap anda semua dapat tahu yang sebenarnya suplemen ni is never a contender kepada drugs, tidak. Malah dia adalah complement each other sebenarnya. Alright. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada kedua tetamu kita pada hari ini. Kedua-duanya orang yang hebat. Isu berat sebenarnya. Isu berat sebenarnya kan. Kalau salah edit ni boleh jadi viral. Tak tahulah macam mana. Sensitif sebenarnya. Betul. Actually I tunjuk kan, macam I gonna talk about supplement versus drug kan. Lepas tu ada yang pihak cakap, kau kena lawan drug tau. Macam tak ada. I will talk something. Memang sensitif, tak ramai yang rasa open nak discuss, betul. Sebab banyak company tengah tengok. Itulah pasal. Dia kan. Tapi sebenarnya at the end of the day, kita tahu respect each other punya peranan, dan kita tidak overpower each other. Macam tadilah, kalau anda selebriti kan, anda buatlah kerja selebriti anda, dan janganlah jadi founder, jadi scientist. Jangan claim anda sebagai saintis kan. Biar saintis yang buat kerja, biar doktor yang buat kerja ada tu. ilmu, dan reference tu bukan daripada testimoni, tapi dia punya reference tu daripada pakar-pakar. Betul. Okay. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Zul Sari Pauzi, pharmacist Hospital Kuala Lumpur, dan juga Dr. Reza Rahman, seorang saintis dalam bidang Nutrigenomics. Betul Betul. Oh, itu tongue twister betul. Kena practice lebih lagi. Baiklah, kepada anda semua, terima kasih banyak kerana menonton Tenang is Good Podcast. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram Tenang is Good, dan juga subscribe di YouTube channel kami untuk banyak lagi episod yang akan datang, dan juga episod-episod yang terdahulu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi.